Sebenarnya kami memanggil PC ini kerana kami menerima banyak aduan berkaitan insurans yang kita rasa wajar dikongsi lah. Benda ni mungkin tidak penting sangat, tapi ia juga penting kerana ia melibatkan orang ramai, ia melibatkan mungkin taksi, ia melibatkan industri dan ia melibatkan nyawa ya. Mungkin sepintas lalu ia biasa, tapi kita rasa perlu dikongsi bersama untuk mendapat perhatian pihak media supaya boleh tarik perhatian pihak lain-lain. Sebenarnya kita ada cerita juga dulu kepada pihak-pihak yalah, macam bank negara untuk membuat aduan, tapi kadang-kadang nampaknya pergerakannya amat perlahan. Di antara aduan yang kita terima adalah industri insurans. Ini yang secara general, industri insurans ni dia memang cepat suruh bayar premium, lambat nak bayar tuntutan. Nak bayar tuntutan ni dia macam kura-kura. Kalau bayar premium kena cepat. Jadi aduan-aduan pengguna yang contohnya dalam konteks kereta ya, kereta yang telah dicuri ya. Kita mesti ingat di sini pengguna mengalami cukup masalah bila kereta dah dicuri. Itu masalah besar lah. Lepas tu ditambah pula dengan tuntutan yang lambat. Pasal tuntutan itu berkait dengan pihak polis, laporan polis, nak tutup kes, nak macam mana. Jadi akhirnya pengguna menanggung bebanan pasal installment nak kena bayar. Kereta nak lepas tu nak kena naik taksi. Bila insurans installment kena bayar, tak bayar blacklist, berat. Bayar dah tak cukup duit, mungkin kadang-kadang cukup je kan nak berjalan, nak bekerja semua sekali. Jadi nombor satu asasnya apa yang kita minta, sebarang tuntutan yang dibuat oleh para pengguna dipinta disegerakan melalui satu SOP atau standard lah yang boleh dipantau oleh pihak pengguna dan pihak bank negara dan mungkin persatuan insurans semua sekali dah. Maknanya kita tidak mahu contoh satu insurans A tuntutan 3 bulan, insurans B 6 bulan. Jadi dia mesti ada, kita punya piagam pelanggan tu mesti ada supaya pelanggan tidak sukar dalam menghadapi tuntutan itu. Jadi kadang-kadang bukan main lama. Jadi mungkin kita kena minta satu kaedah di insurans berapa hari, di pihak polis pun berapa hari. Kadang-kadang disalahkan polis, ni polis tak buat kerja kata dia. Jadi kita mahu satu SOP baru dibuat, satu panduan guideline supaya dibuat satu kaedah yang tetap, yang pengguna pun tahu. Kalau ada ni kereta 2 bulan dah tentu dah. Maknanya dia boleh kira lah 2 bulan. Ni kadang-kadang sampai 6 bulan, sampai setahun. Jadi mati kita. So benda ini perlu dilihat secara serius. Dan saya rasa yang boleh buat perkara ini adalah jika bank negara memanggil dengan persatuan insurans, panggil dan duduk menetapkan syarat-syarat ini. Kita tidak boleh macam dalam industri lain, contohnya insurans A syaratnya begini, insurans B syaratnya begini, insurans C syaratnya begini. Lepas tu tulisan kecil-kecil pada semut lagi. Jadi sudah tentu kita berapa kita baca. Mana kita baca insurans ke? Kita ada baca ke dia punya premium, dia punya kontrak? Tak ada. Memang garanti tak baca punya dah. Kalau baca pun tak faham. Bahasa dia macam bahasa semut macam tu. Jadi kita kena ada satu kaedah, kita minta bagi menyelesaikan kebanyakan masalah ini supaya pihak bank, pihak persatuan insurans mengeluarkan satu garis panduan satu saja. Premium tu pun kita mahu premium itu merupakan satu dia punya premium, dia punya polisi itu biar sama semua insurans. Sama tu bukan maksud semua sama bayaran sama, perkhidmatan lebih, ada beza kan. Maksud saya asasnya perlu sama. Jadi kalau insurans tebal ini, katakan premium tebal ini yang kita mahu, katakan tebal ini ni semua sama insurans. Sama. Diselaraskan. Jadi satu polisi. Apa nak kena banyak-banyak polisi? Kalau cuba bayangkan JPJ, seluruh JPJ ni semua polisi berbeza, tak mati ke?
Jadi kita nak selaraskan polisi ni satu, yang bezanya ni sekeping tambahan. Jadi kita nak baca, yang ini kita tak payah baca dah pasal dah tentu telah dipersetujui, diselaraskan oleh dari pihak kerajaan dan juga pihak persatuan. Yang kita nak baca, nak ni satu ni saja. Satu ni okey, premium dia macam ni. Yang ni kata bayaran dia 30 hari. Jadi kita pengguna tahu sebelum nak ambil, oh ni 30 hari ni. Oh yang ini 6 bulan ni. Dia kena lawan lah, maknanya untuk kepentingan pengguna. Dia punya premium, cara kaedah bayaran apa benda yang berbeza hanya satu line. Jadi bila dijual insurans pada kita, wajib dia baca dan wajib kita sign. Jadi mudahlah hari ni kita, Allah tak tahu, tak ada ini, ada seorang orang tak lapor, dia tak faham. Kebanyakan memang pengguna ni memanglah tidur dan mengantuk. Tapi dah memang sifatnya begitu, jadi kita kena ikut juga sifat dia lah sikit-sikit. Jadi kerana kita bayar premium, jadi dia perlu melindungi kita dengan syarat-syarat, mungkin 10 syarat, iaitu yang berbeza daripada insurans. Jadi kita pun boleh compare, ni syarat insurans ni bagus, yang ni kurang ni 10. Nak baca polisi ni gila, nak baca satu semua 10 insurans, impossible. Jadi kita nak benda yang memudahkan pengguna, nombor satu, itulah yang paling penting. Kita nak jangan polisi ni berbeza-beza, sama juga dengan insurans nyawa. Hanya yang perlu tak beza ini. Pasal kadang-kadang insurans nyawa adalah 36 penyakit dia yang ni, ada 50 penyakit dia yang ni. Lepas tu ada tulis yang dekat sini lah, ada yang tulis kat sini. Impossible. Jadi sudah-sudah kita nak selaraskan syarat, kecuali sehelai tawaran yang berbeza. Yang lain pada tu kita nak sama. Kau tak boleh berguna ni, asyik kena tipu je. Asyik kena tipu, bayaran lambat, tak ada tuntutan, tak buat tuntutan kat sini. Oh you dah tak boleh pasal you dah habis masa tempoh 24 jam. Jadi banyak sangat syarat ni yang seolah-olah nak lari. Dan ini bukan saja berlaku dalam insurans kereta, yang maknanya saya semua sekali, insurans rumah, benda-benda yang seperti itu. Okey, saya nak sentuh juga pasal ini, saya rasa agak penting. Jadi biar kita sentuh ini juga ya, iaitu berkaitan dengan insurans MRTA. Ini bukan kereta aja, yang maknanya kita cerita pasal industri insurans lah. Kalau kita tengok MRTA, bila orang beli rumah, saya tak tahu macam mana, mungkin polisi di luar negara mungkin berbeza. Saya tak tahu, mungkin tuan di luar negara itu mungkin polisi dia berbeza, cara dia berbeza, saya tak biasa. Mungkin hampir sama, mungkin ialah mungkin kelompok bank yang sama. Tapi asasnya, kalau kita ambil rumah, kita beli rumah katakan 300,000. MRTA ni saya tak ingat berapa persen, tapi MRTA ni tinggi. Dan MRTA tu katakan 15,000. 15,000 ni dia kali sampai 15 tahun ataupun 30 tahun. Jadi banyak dia punya, kita kena bayar. Memang tinggi. Jadi itu pula dibasukkan jadi bayar bulan-bulan sekali dengan installment bank. Okey. Nombor satu, ini besar ya, kerana ramai orang tak simpan rumah tu sampai akhir, sampai habis. Setengah-setengah 5 tahun dah jual, setengah-setengah 3 tahun dah jual. MRTA ni patutnya memang boleh claim balik, pasal kita tak guna pun. Kita guna 3 tahun je, tapi kita bayar 27 tahun lagi kita bayar free saja. Jadi ini juga pada kita adalah penipuan, pasal duit ni untung free. Dia mesti ada kaedah, bila jual aja notify, you bayar premium balik. Mungkin tak bayar penuh, tapi bayar setengah ke, atau ikut syarat yang semua setujui. Maknanya ini juga memerlukan pihak bank negara untuk meletakkan garis panduan. Bila jual, tolak. Tapi lah kalau dah jual ke tahun 29, tu tak apalah. Ini kadang-kadang rumah tak siap, MRTA kena bayar. Bank lepas tangan, insurans lepas tangan. Jadi ini yang perlu dilihat kembali supaya ada, macam saya cerita tadi, satu garis panduan untuk semua yang dalam industri insurans yang berbeza. Maknanya kalau insurans perumahan, MRTA, macam ni juga, beza dia satu line yang perlu diterangkan kepada pengguna, dan pengguna perlu acknowledge. Macam dia orang hantar saman ni, kita sign kan, dia perlu kita sign supaya kita faham dan tidak ada buat tuntutan yang lain daripada itu. Jadi satu lagi, kita juga mahukan pihak Persatuan Insurans dan bank negara sendiri
dengan syarikat-syarikat insurans supaya membuat outreach, maknanya membuat penjelasan kepada pengguna. Hari ini kita tengok rata-rata pengguna ni dia tak tahu apa benda pun, pasal perlu ambil je lah. Jadi dia perlu ada penjelasan, pasal kadang-kadang kita minta lebih. Kadang-kadang ada yang pergi masuk hospital, lepas tu tengok, tak dapat claim, pasal ada sikit-sikit ada benda, ada masa, jadi nanya orang. Jadi kita nak biar masyarakat Malaysia dididik dengan garis panduan insurans yang jelas. Jadi semua faham, semua tidak ada buat apa ni kata orang tanggapan yang berbeza, yang mana boleh merugikan semua pihak. Terutama pengguna lah, yang insurans tak apalah, dia memang polisi dia ada. Jadi kita juga dapat aduan, ini industri kereta ya, macam terkini ini ada kereta yang tidak ada tuntutan pun, dah pakai 7 tahun, 8 tahun, premium dia tambah lagi, dia kata ada loading, pasal mungkin tua, kata dia mungkin kereta dah lama sikit, umur dah lebih daripada, macam-macam lah. Kita pun jadi pening kepala. Jadi kalau insurans ni orang muda kena premium dia tinggi, orang tua pun kena tinggi juga, pasal orang muda dia kata mungkin bawa laju, orang tua mungkin tak nampak. Jadi macam-macam kaedah dia yang kita rasa tidak sesuai lah. Hari ini tidak sesuai. Dan insurans pun bukan murah. Insurans loading ada yang tak loading. Ada suka-suka hati je. Jadi industri ini nampaknya macam industri suka-suka hati. Suka-suka hati pihak insurans nak buat apa? Buatlah. Ini kita kalau kita tak kena, kita tak rasa. Tapi tengoklah bila kita nak ambil esok, bila kita tengok lemak nak claim, mulalah. Kalau tidak, tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa, dia dapat duit juga. Jadi ini kita rasa kita perlu permudahkan juga tuntutan. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.